Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang saya kasihi saudara pengerusi majelis, yang saya hormati dan kasihi semua pimpinan PAS kawasan Sungai Petani dan juga pimpinan Parti Rakan, PKR dan DIP, yang saya kasihi yang hormat Dato' Johari selaku ahli parlimen Sungai Petani, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya ucap syukur dapat bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam siri ceramah Pakatan Rakyat di seluruh Kedah sempena dengan konvensyen Pakatan Rakyat yang akan diadakan di Alustar pada besok hari. Konvensyen Pakatan Rakyat ini membuktikan keutuhan Pakatan Rakyat dalam usaha untuk membersihkan negara kita daripada semua unsur-unsur korupsi, penyelewengan, salah guna kuasa yang sedang berlangsung di seluruh negara pada hari ini. Walaupun pada awalnya ada pandangan negatif terhadap Pakatan Rakyat, tetapi dari hari ke hari kita dapat mengukuhkan saf kerjasama kita, muafakat kita, kerana tuntutan yang lebih besar, mengelakkan mudarat kepada rakyat dan negara kita dengan cara menukar kerajaan daripada sebuah kerajaan yang sudah lari daripada prinsip-prinsip yang harus dijunjung oleh sebuah kerajaan yang baik. Kerana itu kita menyusun saf kita walaupun ada tuduhan di sana sini. Di kampung-kampung kononnya PAS diperalatkan oleh DIP. Dan kononnya kalau Pakatan Rakyat memerintah Malaysia diberi peluang menangi pilihan raya ini mengatasi Barisan Nasional, kedudukan orang Melayu di negara kita akan terancam. Inilah perang propaganda yang utama yang dilakukan oleh Barisan Nasional pada hari ini. Pada pendapat saya, dakwan ini tak berasas sama sekali. Ketakutan ini adalah tidak berasas sama sekali. Yang pertama ialah selama ini UMNO memang bekerja sama dengan parti Cina, parti India. Parti Cina diwakili oleh MCA, oleh Gerakan, dan parti India diwakili oleh MIC. Selama UMNO bekerja sama dengan MCA, Gerakan dan MIC, tidak berlaku tuduhan UMNO diperalatkan oleh MCA, UMNO diperalatkan oleh MIC, UMNO diperalatkan oleh Gerakan. Kalau UMNO boleh bekerja sama dengan parti Cina yang bernama MCA, kenapa PAS tidak boleh bekerja sama dengan parti Cina yang bernama DIP? Kerana DIP hanya bertanding menentang MCA dan Gerakan. DIP tidak menentang UMNO. Yang menentang UMNO adalah PAS. Kalau UMNO boleh menggunakan MCA, kenapa PAS tidak boleh mempunyai pakatan dengan DIP bagi mendapatkan undi orang-orang Cina dan juga undi orang-orang India? Calon DIP Pakatan Rakyat akan mengalahkan calon Cina daripada MCA, calon Barisan Nasional daripada MCA. Kalau DIP yang berpakat dengan PAS boleh mengalahkan calon MCA yang berpakat dengan UMNO, tidak sama sekali mengurangkan kuasa politik orang Melayu. DIP bertanding hanya 46 kerusi parlimen di seluruh negara. PAS dijangka bertanding 76 kerusi
parlimen di seluruh negara. Bagaimana DEP yang bertanding lebih kecil kerusi daripada PAS boleh memperalatkan PAS? Tuduhan ini adalah tidak berasas. Kerana itu kita mengatakan kita berpakat dengan DEP supaya kita dapat pengaruh, kedudukan dan sokongan daripada masyarakat Cina yang menyokong parti-parti sama ada MCA bagi Barisan Nasional ataupun DEP bagi pihak Pakatan Rakyat. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim alhamdulillah telah dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi, walaupun Peguam Negara masih mempertimbangkan untuk membuat rayuan di Mahkamah Rayuan, apapun perkembangan selepas ini, pada peringkat ini semua tuduhan yang dikenakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak hari penamaan calon pilihan raya kecil Permatang Pauh pada tahun 2008, menjelang penamaan calon itu timbul isu kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan kegiatan tidak baik dengan Saiful dan berlarutan sampai kepada beberapa hari yang lalu. Hari ini mahkamah telah membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bermakna kita tidak mempunyai beban yang telah dilonggokkan oleh UMNO Barisan Nasional ke atas pimpinan Pakatan Rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Kita semua tahu kemampuannya, kewibawaannya, komitmennya, kesungguhannya, keterampilannya pada peringkat negara, pada peringkat nasional dan internasional. Sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Pakatan Rakyat. Kalau dulu dia boleh menjadi Timbalan Perdana Menteri yang baik dan tidak berkesempatan menjadi Perdana Menteri kerana dihalang oleh Tun Dr. Mahathir, sekarang tokoh yang telah diakui ini, yang telah diterima oleh seluruh rakyat Malaysia ini, kita telah sepakat untuk mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri sekiranya Pakatan Rakyat mentadbir Putrajaya. Oleh kerana itu, pada pandangan saya, rakyat tak perlu bimbang kerana orangnya telah kita kenali, kita tahu sejarah perjuangannya, kita tahu kemampuan pentadbirannya, kita tahu komitmennya kepada kebajikan rakyat jelata, dan kita tahu kesungguhannya untuk membela kita semua. Kita bukan bawa satu tokoh yang tidak pernah ada track record. Kita bawa satu tokoh yang pernah menunjukkan kemampuan mentadbir negara kita yang berbilang kaum. Kerana itu, saya kira pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyebabkan pemimpin-pemimpin UMNO tidak lena tidur. Yang pertama tak lena tidur Tun Dr. Mahathir. Dulu Tun Dr. Mahathir menyerang habis-habisan Pak Lah kerana Pak Lah membebaskan Anwar daripada penjara. Dan ini dianggap ancaman bagi Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir cukup takut dengan Anwar Ibrahim kerana banyak perkara. Antara lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir selama ini. Rekod-rekodnya, perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Tun Dr. Mahathir. Kerana itu, bagi Tun Dr. Mahathir, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, semua tembelangnya akan terbongkar. Macam malam tadi dalam forum. Malam tadi kami ada forum mengenai dengan pilihan raya Malaysia bebas, pilihan raya bebas dan adil, realiti atau ilusi. Kebetulan Datuk Nazri, wakil Barisan Nasional hadir, saya wakili PAS, Tan Sri Rashid Abdul Rahman, bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, mewakili diri dia sendiri. 3 orang panel, kami berforum. Akhirnya Datuk Nazri mengakui yang membatalkan menggunakan dakwat pada pilihan raya 2008 yang bertanggungjawab ialah dia, Datuk Nazri. Kerana kononnya masa tu undang-undang tidak mengizinkan. Kerana kononnya masa tu Majlis Fatwa belum mengeluarkan fatwa. Yang saya nak beritahu, bila Datuk Nazri mengakui bahawa pembatalan itu dibuat oleh beliau dan akhirnya Barisan Nasional kehilangan banyak kerusi kerana rakyat bangkit menolak tindakan tersebut. Tan Sri Rashid pula beritahu pilihan raya di Malaysia kata dia tidak adil.
Terus terang dia beritahu pilihan raya di Malaysia, dia selaku bekas mengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya, dia berpandangan pilihan raya di Malaysia adalah tidak adil. Dan kerana itu kita bangkit dengan bersih. Dan sekarang bersih menuntut supaya pembaharuan-pembaharuan dilakukan sebelum pilihan raya ini. Dan kalau pembaharuan ini berlaku, insya-Allah penipuan-penipuan Barisan Nasional dapat dikurangkan. Bila penipuan ini dapat dikurangkan, undi pos tentera yang selama ini digunakan untuk menyelamatkan 25 kerusi Parlimen UMNO Barisan Nasional, termasuk Parlimen Pekan, Parlimen Kepala Batas, Parlimen Lumut, Perdana Menteri Najib sendiri, kawasan Pekan, dia bertanding dengan menang melalui undi pos tentera. Parlimen Jeli, Datuk Mustafa Muhammad menang kerana undi pos tentera. Don Kok Lanas di Kelantan menang kerana undi pos tentera. Undi orang ramai, mereka telah tewas. InsyaAllah dengan cara undi tentera menjadi telus sama seperti undi orang ramai, InsyaAllah kita boleh menambah kemenangan di lebih banyak kerusi. Kedudukan di Sabah dan Sarawak tidak sekukuh tahun 2008. Di Sabah dan Sarawak, di Sarawak dalam pilihan raya lepas, Datuk Najib berjanji untuk melaksanakan projek di Sarawak lebih daripada 1 bilion ringgit nilai dia. 2 hari lepas Datuk Najib kata kalau Barisan Nasional menang lagi, banyak lagi gula-gula dia akan tabur. Kita beritahu dia selesai dulu masalah Sarawak. Dulu dalam pilihan raya Sarawak, Datuk Najib berjanji projek 1 bilion lebih. Bila kita semak senarai-senarai projek yang telah diumumkan, satu pun belum berjalan lagi. Baru Sarawak pun dia tak boleh sempurnakan janji-janjinya, apatah lagi janji di seluruh negara. Dan kita tahu UMNO nak gunakan duit Felda bila dia senaraikan Felda di Bursa Saham. Tetapi insya-Allah negeri Pakatan Rakyat seperti Kedah, Selangor dan Kelantan akan mendapatkan pandangan peneroka Felda sebelum memberikan kelulusan pada Felda untuk memajak tanah ini pada Global Ventures Felda Sendian Berhad. Saya telah lihat surat daripada Tan Sri Isa Samad, pengurusi Felda, kepada Datuk Ni Aziz, Menteri Besar Kelantan, yang dihantar minggu lepas. Felda meminta kelulusan kerajaan negeri memberi izin pada Felda memajak tanah-tanah Felda, ladang-ladang Felda Plantation kepada Global Ventures. Kita buat keputusan untuk dapatkan pandangan peneroka. Kalau peneroka kata okey, kita boleh timbangkan. Kalau peneroka kata tak okey, kita akan tolak permohonan ini. Kalau 3 kerajaan negeri Pakatan Rakyat menolak permohonan ini, penyenaraian Felda, listing Felda di Bursa Saham insya-Allah tidak akan berlaku. Bila penyenaraian Felda tak akan berlaku, Barisan Nasional, kerajaan Barisan Nasional tak ada sumber wang untuk dibelanjakan dalam pilihan raya ini. Dan dengan cara ini, janji Najib hanya akan tinggal janji. Saya tahu skim Najib ialah dapatkan wang cash daripada menerusi penyenaraian Felda. Tetapi kuasa ada di 3 negeri Pakatan Rakyat. Bukan macam dulu lagi. Dulu apa dia nak buat, dia boleh buat. Sekarang dia baru tahu, mungkin dia overlook bila diisytiharkan di Parlimen, kuasa memberikan pajakan ini adalah kuasa negeri-negeri. Dan negeri Pakatan Rakyat insya-Allah tidak semudah itu memberikan kelulusan ini, kerana kita menerima aduan-aduan peneroka Felda. Mereka bimbang kehilangan kepentingan mereka, kehilangan kedudukan mereka apabila Felda, ladang-ladang yang dimiliki oleh Felda, yang secara tidak langsung juga dimiliki oleh peneroka-peneroka Felda melalui koperasi Felda, akan terlepas kepada pihak lain. Kita mempertimbangkan pandangan ini. Kalau kita tak lulus, dia tak boleh cari duit. Bila dia tak boleh cari duit, dia tak boleh penuhi janji-janji dia. Kita Pakatan Rakyat mempunyai pendekatan yang berbeza. Kita menggunakan kaedah penjimatan. Kita tak membazir macam kes Lembu. Ini satu pembaziran. Kerajaan beri 250 juta. Duit habis belanja, baru nak buat agreement. Kononnya ini pinjaman, kena bayar balik. Sebelum itu tak ada agreement, belanja sesuka hati. Dan dibelanjakan, tuan-tuan puan-puan tahu,
duit lembu ini patut beli untuk lembu, kemudian beli kondominium, kereta Mercedes, pergi bercuti luar negara, keluarga beliau semua pergi. Bila Shahrizad buat surat untuk bercuti, kita kena asingkan beberapa isu di sini. Dia boleh bercuti kononnya kerana nak membolehkan SPRM menyiasat secara bebas sama ada dia terlibat dalam keputusan memberikan pinjaman kepada suaminya ataupun tidak. Ini satu isu sahaja. Isu yang kedua, bila pinjaman ini sudah diperolehi, kalau Shahrizad terlibat dalam penggunaan kepentingan mana-mana wang kerajaan untuk pinjaman itu disalahgunakan untuk perkara lain, ia telah sabit dari segi undang-undang dan moral dengan kesalahan. Kalau dia bercuti ke luar negara, suaminya bawa dia bercuti bersama, kereta Mercedes yang diberi oleh suaminya digunakan bersama oleh Shahrizad, kondominium yang beli oleh suami dan anaknya diguna sama oleh Shahrizad, itu sudah morally and legally wrong, sudah salah. Jadi kita berharap bukan sahaja disiasat mengenai dia terlibat ataupun tidak dalam pembuatan keputusan, tetapi dia siasat sama ada dia telah mendapat manfaat secara salah daripada tujuan asal pinjaman ini diberikan. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, ini baru satu perkara yang kecil. Saya difahamkan oleh pegawai-pegawai yang terlibat diarahkan meluluskan ke projek ini, pinjaman ini. Berpuluh-puluh lagi kelulusan yang sama telah diberikan pada masa yang sama bersekali dengan yang diberikan pada suami Shahrizad. Hari ini saya nak minta Perdana Menteri secara terang, secara telus memberikan senarai apa lagi projek-projek yang diluluskan sama modus operandainya seperti yang diluluskan pada suami Shahrizad. Kalau tidak, Shahrizad seorang kena jadi mangsa. Ini mungkin politik dalaman UMNO. Shahrizad mungkin kem Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana itu dia didedahkan untuk menghalang Tan Sri Muhyiddin Yassin mara bersaing pengaruh dengan Datuk Najib. Ini politik dalaman UMNO. Dan Tun Dr. Mahathir dah beritahu, dalaman UMNO porak-poranda. Dalam UMNO secara diam berebut pengaruh. Dari segi tertentu, Tan Sri Muhyiddin ratingnya, pengaruhnya lebih tinggi daripada Datuk Najib. Datuk Najib dilihat kehilangan arah. Sekali dia kata One Malaysia, sekali dia menyokong Melayu melalui perkasa dan pekida, sekali begitu dan sekali begini. Datuk Tan Sri Muhyiddin lebih kemas. Dia lebih macam Melayu UMNO dulu-dulu. Kerana itu ada pertarungan di situ. Dan mungkin Shahrizad adalah daripada kem Tan Sri Muhyiddin. Kita nak supaya didedahkan secara telus. Kalau perlu ada satu jawatan kuasa untuk menyemak semua kelulusan-kelulusan serentak dengan kelulusan Shahrizad, kita akan dapat lihat banyak lagi penyelewengan-penyelewengan yang sama berlaku yang sekarang ini tertutup. Sebab itu kita perlukan kerajaan yang baru, kerajaan yang bersih, kerajaan prihatin. Dan kita ada track record di Kelantan, kita ada track record di Selangor, kita ada track record di Pulau Pinang, kita ada track record di Kedah. Pada umumnya secara purata, track record kita, kecemerlangan kita, perkhidmatan kita, keprihatinan kita pada rakyat adalah lebih cemerlang daripada apa yang telah disumbangkan oleh Barisan Nasional selama ini. Track record negeri-negeri ini boleh dijadikan asas untuk kita mentadbir Putrajaya. Dulu orang kata PAS tak boleh mentadbir. Kalau PAS takbir, huru hara. PAS tak tahu nak tadbir. Tetapi sekarang alhamdulillah, PAS boleh kerjasama dengan DAP, boleh kerjasama dengan PKR, boleh memberikan dasar yang adil kepada semua kaum, dan kita mempunyai keprihatinan kepada rakyat jelata setakat kemampuan kita. Dan di Kelantan kita banyak program-program berkebajikan. Saya boleh bilang lebih daripada 15 program berkebajikan kita yang item-item ini tidak pernah dilakukan oleh Barisan Nasional walaupun mereka mempunyai wang yang banyak. Kerana itu kita kata track record ini, kalau kita mentadbir Putrajaya, item-item program berkebajikan ini kita boleh terapkan di Putrajaya. Seperti orang tua meninggal, kita bagi bantuan insurans RM1,500. Tak dibuat oleh Barisan Nasional. Berkahwin, kita panggil gerbang azziwaj.